Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Brainy Pages akan membuat pembentangan tugasan kumpulan bagi subjek GMGF 1013 Ekonomi dalam Pengurusan Awam 1 yang bertajuk Wang dan Dasar Kewangan. Ahli kumpulan Brainy Pages terdiri daripada 6 orang iaitu Muhammad Alif bin Azman Shah, Nur Hafizah binti Fidaus, Nur Hidayah binti Fidaus, Jessica anak tambah, Radin anak lanang dan saya sendiri Aris bin Razali dengan nombor matrik 289293. Okey, di sini saya akan membentangkan dari segi pengenalan. Pasaran keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi di mana ia menjadi pusat pembiayaan bagi pelbagai unit defisit. Selain itu juga, ia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Malah tahap pengembangan pasaran keuangan tertentu dalam membantu berlakunya krisis ekonomi negara. Selain itu juga, ia meningkatkan kesan pelabur asing terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pasaran keuangan juga berfungsi sebagai faktor penarik yang mampu menarik pelabur asing untuk melabur dalam ekonomi tertentu yang mempunyai pasaran keuangan yang maju. Selain itu, ia memastikan bahawa setiap transaksi kewangan yang dilakukan oleh pelabur dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan sistematik. Tinjauan umum pasaran keuangan Malaysia. Pasaran modal di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua iaitu pasaran ekuiti dan pasaran hutang. Pasaran ekuiti pasaran yang mampan kerana mempunyai pasaran sekunder yang aktif yang dikenali sebagai Bursa Malaysia. Pasaran hutang sama seperti pasaran ekuiti, boleh dibezakan sebagai pasaran hutang swasta dan pasaran hutang awam. Bekalan wang atau penawaran wang di pasaran wang, bekalan wang, wang tunai dan deposit yang boleh digunakan dengan mudah, jumlah agregat aset kewangan tersedia di negara yang pada masa-masa tertentu. Bekalan wang adalah stok pada titik waktu. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah binti Firdaus, nombor matriks 289187 akan membentangkan faktor mempengaruhi pertambahan bekalan wang di pasaran. Terdapat dua teori penentuan penawaran wang. Menurut pandangan pertama, penawaran wang ditentukan secara luaran oleh Bank Pusat. Pandangan kedua menyatakan bahawa penawaran wang ditentukan secara endogen oleh perubahan dalam aktiviti ekonomi yang mempengaruhi keinginan orang untuk memegang mata wang berbanding dengan deposit, kadar faedah dan lain-lain. Oleh itu, penentuan penawaran wang adalah dapat digambarkan secara meluas sebagai nisbah rizab tunai minimum, tahap rizab bank dan keinginan orang ramai untuk menyimpan wang yang berbanding dengan deposit. Dua penentuan terakhir disebut asas wang atau wang berkuasa tinggi. Oleh itu, antara faktor yang mempengaruhi bekalan wang atau penawaran wang adalah seperti berikut iaitu nisbah rizab yang diperlukan, tahap rizab bank, keinginan orang ramai untuk memegang mata wang dan deposit, kerajaan membelanjakan wang untuk pembangunan negara dan faktor-faktor lain. Nisbah rizab yang diperlukan atau nisbah simpanan tunai minimum atau nisbah rizab simpanan rizab adalah penentu penting bagi penawaran wang. Peningkatan nisbah rizab yang diperlukan dapat mengurangkan penawaran wang dengan bank perdagangan dan penurunan nisbah rizab yang diperlukan akan meningkatkan penawaran wang. Rizab yang diperlukan adalah nisbah tunai dengan liability deposit semasa dan berjangka yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap bank perdagangan dikehendaki menyimpan peratusan tertentu dari liability ini dalam membentuk deposit dengan bank pusat negara. Tetapi wang kertas atau wang tunai yang disimpan oleh bank perdagangan di dalam simpanannya tidak termasuk dalam nisbah rizab minimum yang diperlukan. Tetapi aset jangka pendek bersama dengan wang tunai dianggap sebagai aset cair bank perdagangan. Contohnya di India, nisbah kecairan berkanun ataupun SLR telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai langkah tambahan untuk menentukan penawaran wang. SLR disebut nisbah rizab sekunder di negara lain, sementara nisbah rizab yang diperlukan disebut sebagai nisbah utama. Peningkatan SLR mempunyai kesan mengurangkan penawaran wang dengan bank perdagangan dengan tujuan pinjaman, dan penurunan SLR cenderung meningkatkan penawaran wang dengan bank untuk tujuan pendahuluan. Yang kedua adalah tahap rizab bank.
Tahap Reserve Bank adalah faktor penentu kepada penawaran wang. Reserve Bank perdagangan terdiri daripada simpanan deposit di bank pusat dan mata wang di ruang simpanan atau peti bersih mereka. Bank pusat negara inilah yang mempengaruhi Reserve Bank perdagangan untuk menentukan penawaran bank. Bank pusat mengkehendaki semua bank perdagangan menyimpan simpanan sama dengan peratusan tetap dari simpanan untuk waktu dan permintaan. Ini adalah simpanan minimum atau wajib yang sah. Operasi pasaran terbuka merujuk kepada pembelian dan penjualan sekuriti kerajaan dan jenis aset lain seperti bil, sekuriti, bond dan lain-lain. Baik kerajaan ataupun swasta di pasaran terbuka. Apabila bank pusat membeli atau menjual sekuriti di pasaran terbuka, tahap Reserve Bank bertambah atau berkontrak. Pembelian sekuriti oleh bank pusat dibayar dengan cek kepada pemegang sekuriti yang pada gilirannya menyimpan di bank perdagangan sehingga meningkatkan tahap simpanan bank. Hal yang sebaliknya berlaku apabila bank pusat menjual sekuriti kepada orang ramai dan bank yang mempunyai pembayaran kepada bank pusat melalui wang tunai dan cek sehingga mengurangkan tahap simpanan bank. Dasar kadar diskaun mempengaruhi penawaran wang dengan mempengaruhi kos dan penawaran kredit bank ke bank perdagangan. Misalnya, kadar diskaun yang dikenali sebagai kadar bank di India adalah kadar faedah di mana bank perdagangan meminjam dari bank pusat. Kadar diskaun yang tinggi bermaksud bank perdagangan mendapat jumlah yang lebih sedikit dengan menjual sekuriti kepada bank pusat. Bank perdagangan pada awalnya menaikkan kadar pinjaman mereka kepada orang ramai sehingga menjadikan lebih mahal bagi mereka. Yang ketiga adalah keinginan orang ramai untuk memegang mata wang dan deposit. Keinginan ramai untuk menyimpan mata wang berbanding deposit di bank perdagangan juga penentu penawaran bank. Sekiranya orang terbiasa menyimpan lebih wang tunai dan lebih banyak simpanan di bank perdagangan, penawaran wang akan menjadi lebih besar. Ini kerana bank dapat menghasilkan lebih banyak wang dengan deposit yang lebih besar. Sebaliknya, jika orang tidak mempunyai tabiat perbankan dan lebih suka menyimpan wang mereka secara tunai, penciptaan kredit oleh bank akan menjadi kurang dan penawaran wang akan berada dalam tahap yang ringan dan rendah. Amalan semasa adalah menjelaskan penentuan penawaran wang dari segi asas monetary atau wang berkuasa tinggi. Wang berkuasa tinggi adalah jumlah reserve dan mata wang bank perdagangan yang dimiliki oleh orang ramai. Yang keempat adalah kerajaan membelajarkan wang untuk tujuan pembangunan negara. Wang pembangunan ini biasanya diperolehi oleh bank-bank dalam atau luar negeri secara hutang. Keadaan ini sekaligus menambahkan lagi jumlah wang dalam pegangan kerajaan, namun pengeluaran atau output barang tidak lagi dihasilkan dalam ekonomi supaya inflasi dapat diatasi. Terutamanya dalam peringkat-peringkat awal pembangunan sesebuah negara. Akibatnya, banyak negara sedang membangun mengalami inflasi. Ditambah lagi dengan perbelanjaan yang terlalu besar untuk kelengkapan tentera dan kurang untuk mendirikan projek yang menguntungkan dari segi ekonomi akan mengakibatkan kenaikan inflasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah lain-lain faktor. Penawaran wang adalah fungsi, bukan sahaja wang berkuasa tinggi yang ditentukan oleh pihak berkuasa monetary, tetapi kadar faedah, pendapatan dan faktor lain. Faktor yang terakhir mengubah bahagian baki yang dimiliki oleh orang ramai sebagai wang tunai. Perubahan dalam aktiviti perniagaan boleh mengubah tingkah laku bank dan orang awam dan seterusnya mempengaruhi penawaran wang. Oleh itu, bekalan wang bukan sahaja satu item yang dikawal luaran, tetapi juga item atau perkara yang berdasarkan sumber dan ditentukan. Faktor-faktor yang menentukan penawaran wang melalui penciptaan kredit bank. Tetapi bekalan wang dan kredit bank secara tidak langsung saling berkaitan. Apabila penawaran meningkat, sebahagiannya disimpan di bank bergantung kepada kecenderungan simpanan untuk menyimpan. Simpanan ini menjadi simpanan bank perdagangan yang seterusnya memberi pinjaman setelah memenuhi syarat izad berkanun. Oleh itu, dengan setiap peningkatan penawaran wang, kredit bank akan meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan berkaitan kesan bekalan wang pasaran.
Penawaran yang wang berlebihan akan mewujudkan masalah inflasi. Penawaran wang yang sedikit mewujudkan kelembapan pertumbuhan ekonomi atau kemelesetan ekonomi dan masalah pengangguran itu sendiri. Dasar kewangan mengembang meningkatkan bekalan wang di dalam ekonomi. Peningkatan di dalam bekalan wang itu dicerminkan oleh peningkatan yang sama di dalam output nominal atau keluaran dalam negara kasar. Di samping itu, peningkatan di dalam bekalan wang akan membawa kepada peningkatan di dalam perbelanjaan pengguna. Peningkatan ini akan mengalihkan keluar permintaan agregat ke kanan. Di samping itu, peningkatan di dalam bekalan wang akan membawa kepada pergerakan di sepanjang keluar penawaran agregat. Ini akan membawa kepada harga yang lebih tinggi dan lebih banyak potensi output sebenar. Dalam pada itu, kesan peningkatan bekalan wang memberi kesan kepada kadar bunga, pelaburan dan pendapatan negara. Berdasarkan rajah yang di bawah, keseimbangan asal dicapai bila keluk MD bersilang dengan keluk MS kosong di titik E kosong pada kadar bunga keseimbangan R0. Peningkatan bekalan wang menyebabkan keluk MS kosong beralih kepada MS1. Pada R0, wujud lebihan penawaran wang yang menyebabkan kadar bunga jatuh sehingga ke R1. Seterusnya, berlakunya penurunan kadar bunga dari R0 ke R1 akan mengurangkan kos meminjam untuk tujuan pelaburan. Pelaburan meningkat dari I0 ke I1. Peningkatan pelaburan akan meningkatkan pembelanjaan agregat dari AE0 ke AE1. Pada Y0, berlaku lebihan AE. Firma akan menambahkan pengeluaran dan pendapatan negara akan meningkat sehingga mencapai keseimbangan pada di titik E1 pada pendapatan Y1. Ianya juga memberi kesan kepada peningkatan bekalan wang itu sendiri. Peningkatan bekalan wang akan menurunkan kadar bunga, meningkatkan pelaburan dan melalui proses pengganda meningkatkan pendapatan negara dari Y0 ke Y1. Seterusnya, kesan pertambahan wang memberikan kesan berlakunya inflasi. Menurut Mansur Jusuf 1990, inflasi hanya berlaku apabila berlaku kenaikan harga secara menyeluruh dan berterusan hingga beberapa suku tahun. Bernstein 1968, inflasi bermaksud kenaikan tingkat harga umum secara berterusan di sesebuah negara di dalam tempoh masa tertentu atau kenaikan berterusan tingkat harga umum. Dari sebelah aspek permintaan, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan berlakunya inflasi, iaitu terlebih bekalan wang. Inflasi juga akan berlaku apabila daripada lebihan bekalan wang di pasaran. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang. Bekalan wang berlebihan ini berlaku melalui dua cara, iaitu berlebihan dalam melaksanakan perbelanjaan kerajaan. Keadaan inflasi yang amat kritikal berlaku disebabkan oleh pertambahan di dalam bekalan wang. Hal ini demikian kerana wang diperlukan untuk membiayai pembelanjaan kerajaan yang melebihi kutipan cukai. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Jessica Anak Tambah, nombor metrik 289311. Saya akan memperjelaskan berkenaan cadangan mengawal bekalan wang di pasaran. Lembaga Rizab Persekutuan yang merupakan badan pemerintah yang menguruskan sistem rizab persekutuan mengawasi semua dasar monetari domestik. Mereka sering disebut sebagai bank pusat. Ini bermaksud mereka secara amnya bertanggungjawab untuk mengawal inflasi dan menguruskan kadar faedah jangka pendek dan jangka panjang. Mereka membuat keputusan ini untuk mengukuhkan ekonomi dan mengawal penawaran wang adalah penting yang mereka gunakan. Justru antara cadangan yang mengawal bekalan wang dalam pasaran adalah yang pertama, mengubah keperluan rizab. Khasnya, Fed boleh mempengaruhi bekalan wang dengan mengubah keperluan rizab, yang secara amnya merujuk pada jumlah dana bank mesti memegang terhadap deposit dalam akaun.
Dengan menurunkan syarat risab, bank dapat meminjam lebih banyak wang yang meningkatkan penawaran wang secara keseluruhan dalam ekonomi. Sebaliknya, dengan menaikkan keperluan risab bank, Fed mampu mengurangkan bekalan wang. Bagi cadangan kedua pula, menukar kadar faedah jangka pendek. Fed juga boleh mengubah bekalan wang dengan menukar kadar faedah jangka pendek. Khasnya dengan menurunkan atau menaikkan kadar diskaun yang dibayar oleh bank untuk peminjam jangka pendek dari bank rizab persekutuan. Fed dapat meningkatkan atau menurunkan kecairan wang dengan kesan. Kadar yang lebih rendah meningkatkan penawaran wang dan meningkatkan aktiviti ekonomi, namun penurunan kadar faedah mendorong inflasi, dan oleh itu Fed haruslah berhati-hati agar tidak menurunkan kadar faedah terlalu lama. Dalam tempoh selepas krisis ekonomi 2008, Bank Pusat Eropah mengekalkan kadar faedah sama ada pada kadar sifar atau di bawah sifar terlalu lama. Dan ini memberi kesan negatif terhadap ekonomi dan kemampuan mereka untuk berkembang secara yang sihat, dengan cara yang sihat, walaupun ia tidak menguburkan mana-mana negara dalam bencana ekonomi. Ia telah dianggap oleh banyak untuk menjadi modal yang tidak boleh dilakukan selepas kekuatan ekonomi berskala besar. Okey, bagi cadangan yang ketiga pula, dengan menjalankan operasi pasaran terbuka. Okey, Fed dapat mempengaruhi penawaran wang dengan melakukan operasi pasar terbuka yang mempengaruhi kadar dana persekutuan. Dalam operasi terbuka, Fed membeli dan menjual sekuriti kerajaan di pasaran terbuka. Sekiranya Fed ingin meningkatkan penawaran wang, ia membeli bond kerajaan. Ini membekalkan peniaga sekuriti yang menjual bond dengan wang tunai, meningkatkan jumlah penawaran wang secara keseluruhan. Sebaliknya, Fed ingin mengurangkan penawaran wang, ia menjual bond dari akaunnya sehingga mengambil wang tunai dan mengeluarkan wang dari sistem ekonomi. Bagi menyelaraskan kadar persekutuan adalah peristiwa ekonomi sangat dinanti-nantikan. Dari sudut lain, operasi pasaran terbuka ialah penjualan dan pembelian sekuriti kerajaan jangka pendek atau jangka panjang oleh bank negara. Apabila bank negara menjual sekuriti kerajaan dalam pasaran terbuka, maka bank negara akan menerima pembayaran dalam bentuk cek pelaburan institusi yang kebanyakannya dipunyai oleh bank-bank. Oleh itu, rizab tunai yang dimiliki oleh bank perdagangan di bank negara akan berkurangan. Apabila rizab tunai telah berkurangan, bank-bank terpaksa mengurangkan pemberian pendahuluan dan peminjaman. Dengan demikian, kredit berkurangan. Sebaliknya, berlaku sekira bank negara membeli semula sekuriti kerajaan terbabit. Okey, bagi cadangan mengawal mata wang yang keempat, kaedah mengawal kredit. Kadar bank ialah kadar yang meminimum yang dikenakan oleh bank pusat untuk mendiskaunkan bil-bil perintah yang diakuinya. Perubahan kadar bank ini akan mempengaruhi kadar bunga. Oleh itu, apabila kadar bank naik, kadar pinjaman akan menjadi lebih mahal dan demikian sebaliknya. Perubahan kadar bank ini mempengaruhi penawaran dan permintaan wang. Peminjaman tidak begitu menggalakkan apabila kadar bank menjadi tinggi. Cadangan seterusnya adalah pendanaan. Pendanaan dirujuk pada penukaran hutang jangka pendek kepada jangka panjang melalui pendanaan aset jangka pendek seperti bil-bil pembendaharaan akan berkurang. Pengurangan aset ini akan menyebabkan pengurangan nisbah kecairan bank perdagangan yang menyebabkan penciptaan kredit turut berkurang. Akhir sekali, cadangannya adalah pungutan cukai dan peminjam. Okey, kerajaan perlu memungut cukai selaras dengan keperluan perbelanjaannya jika hendak mengatasi masalah inflasi. Kutipan yang dilakukan kepada rakyat berkemungkinan ada atau tidak bergantung kepada kestabilan ekonomi. Dengan itu, kerajaan terpaksa melakukan peminjaman wang daripada bank untuk membiayai perbelanjaannya.
Peminjaman ini bererti kerajaan menambahkan wang baru dalam bentuk kredit, manakala perbelanjaan daripada pinjaman wang ini merupakan pertambahan perbelanjaan dalam ekonomi. Oleh itu, output barang dan perkhidmatan perlu ditingkatkan supaya harga barang menjadi stabil di pasaran. Namun, jika pengeluaran tidak ditambahkan, ini akan menaikkan harga barang. Kesannya, kerajaan terpaksa membuat pinjaman semula bagi membiayai perbelanjaan kerajaan. Hal ini sekaligus menimbulkan desakan inflasi dan harga barang serta perkhidmatan akan terus meningkat. Oleh itu, sekian, terima kasih dari saya. Hai, saya Radian Anak Kelanang, nombor metrik 289397. Saya akan membenarkan berkenaan kesimpulan wang dan dasar kewangan. Seperti yang kita sedia maklum, wang merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan seharian kita, di mana bekalan wang juga merupakan salah satu kepentingan dalam sebuah negara bagi merangsang pertumbuhan ekonomi. Ianya amat penting kerana digunakan dalam hampir semua urus niaga ekonomi dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ekonomi dalam sesebuah negara. Di samping itu, peningkatan dalam bekalan wang berfungsi melalui faktor kadar faedah menurunkan serta mendorong pelaburan, di mana lebih banyak wang dalam tangan pengguna akan merangsang perbelanjaan pengguna. Oleh yang demikian, syarikat juga bertindak balas dengan meningkatkan pengeluaran serta meningkatkan peluang pekerjaan tenaga kerja. Sekian daripada saya, terima kasih. Sekian dulu pembentangan kumpulan kami, Brainy Pages. Diharap tuan puan dapat memperolehi sedikit info berkaitan dengan wang dan dasar kewangan. Mohon dimaafi jika ada kekurangan dalam pembentangan kami. Segala yang baik datang daripada Allah dan yang buruk dari kekurangan kami sendiri. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih.